Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Salam Reformasi Pasir Gudang. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ucap terima kasih kerana peluang diberikan kepada saya juga untuk membahaskan perkara ini. Saya memulakan dengan Yang Berhormat Menteri Agama yang telah memberikan penerangan tentang GIS HB ini. Pertamanya, Menteri Agama menyatakan beberapa langkah yang akan diambil terhadap kumpulan yang dikatakan melibatkan akidah yang tidak betul ini, iaitu antaranya pemulihan, semakan perkahwinan, bantuan kelangsungan hidup dan sebagainya. Itu kita harap ianya akan dapat dilaksanakan dengan benar, dengan sebetulnya. Cuma saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, sebagaimana juga yang disebut oleh Pasir Gudang tadi, dan juga ahli-ahli parlimen yang lain yang telah bercakap tadi. Kita tahu bahawa kumpulan ini adalah satu kumpulan yang diharamkan tahun 1994 lagi. Yang Berhormat Menteri Agama dikenali sejak daripada dulu sebelum masuk dalam parlimen adalah orang kuat Selangor, khususnya MAIS. Selangor telah mewartakan pengharaman ARKA pada 11/8 tahun 1994. Jadi apakah perkara ini tidak diambil perhatian oleh pihak berkuasa agama di peringkat negeri-negeri sehingga timbul perkara-perkara ini. Itu saya harap akan dijelaskanlah oleh Menteri Agama. Saya juga memfokuskan perbahasan saya kepada Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana yang disebut oleh Pasir Gudang tadi, saya juga amat terkejut apabila Kerajaan Madani yang sebelum daripada ini menentang sekeras-kerasnya SOSMA. Saya ingat lagi pada 26 bulan 7 tahun 2022 apabila Menteri Dalam Negeri pada masa itu ingin extend satu section di bawah SOSMA ini, ianya telah ditentang. Yang Berhormat Tan Sri Speaker pun duduk di pihak pembangkang pada masa itu, sehinggalah beberapa ahli parlimen yang sekarang ini berada dalam kabinet juga menentang, antaranya Tanjung Malim, kemudian Tasik Gelugur, dan yang saya ingin sentuh yang serius yang nampak Sepang pada masa itu, bekas ahli parlimen Sepang. Dia kata dalam perbahasan dia, katakan Tuan Yang di-Pertua, saya ada 100 nyawa. Katakan ada 100 nyawa, 100 nyawa kalau saya mati, hidup balik pun saya tidak akan menyokong SOSMA ini. Itulah pendirian pembangkang pada masa itu yang sekarang ini menjadi kerajaan. Soalan kepada saya, atas dasar apa SOSMA digunakan untuk penahanan suspek di bawah kes GIS HB ini, memandangkan sebagaimana saya setuju benar dengan Pasir Gudang bahawa mereka bukan pengganas. They are not terrorists yang membolehkan penggunaan SOSMA ini. Yang saya lebih menghairankan ialah dengan penuh hormat pihak pasukan polis. Sebagaimana biasa, apabila berlaku satu-satu kes yang menarik perhatian umum, orang nombor satu dalam pasukan PDRM akan keluar segera dengan kenyataan dia yang seolah-olahnya sudah confirm. Pada 11 September tahun 2024, satu laporan bertajuk Serbuan GISHB, IGP dakwa kanak-kanak diliwat dan diajar meliwat. Kod Razarudin mendakwa bahawa antara modus operandi yang digunakan kumpulan itu termasuk kanak-kanak diajar meliwat. Kod daripada risikan dan keterangan yang kita dapat, modus operandi GISHB ini mangsa-masa diajar meliwat dan seterusnya mangsa diliwat oleh penjaga dan dipaksa meliwat oleh penghuni kanak-kanak yang lain. Ini daripada risikan dan percakapan awal yang kita telah rakam, kata Ketua Polis Negara. Jadi berdasarkan kepada kenyataan Ketua Pasukan Penguatkuasa Undang-Undang, ianya seolah-olah ianya telah disahkan bahawa kesalahan-kesalahan ini telah dibuat. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, adakah kes-kes yang disebut oleh Ketua Polis Negara ini semuanya telah terbukti mempunyai sufficient evidence untuk dibawa ke mahkamah, sama ada di bawah Seksyen 377 Kanun Keseksaan ataupun pihak berkuasa agama
boleh membawa kes ini di mahkamah syariah sebagaimana contoh dalam enactment Undang-Undang Syariah Wilayah Persekutuan Seksyen 25 mengenai liwat yang boleh dihukum 3 tahun, 6 sebatan dan juga denda 5,000, 356. Mana pengesahan yang dibuat oleh IGP ini, dia ambil tindakan untuk dijadikan satu kes. Kami pihak pembangkang sekali-kali tidak bertoleransi kalau berlakunya kes-kes seumpama ini. Ambil tindakan mahkamah. Kita tidak menyokong. Kami boleh menawarkan sebagai peguam pemerhati pun kepada mangsa-mangsa kalau sekiranya diperlukan. Saya bimbang, Tuan Yang Di-Pertua, dengan penuh hormat kepada orang nombor 1 dalam polis ini. Satu masa dulu, 16/5 tahun 2024 berlaku serangan balai polis di Ulu Tiram, Johor. Dia keluar dengan kenyataan, serangan balai polis, KPM sahkan suspek anggota JI, Jemaah Islam, sebuah pasukan teroris. Tetapi 2 hari selepas itu keluar pula kenyataan orang yang sama. Suspek serangan balai polis Ulu Tiram tiada kaitan kumpulan peganas KPN, Ketua Polis Negara. Dan Menteri Dalam Negeri terpaksa campur tangan memberikan kenyataan. Menteri Dalam Negeri pada sidang media di Ibu Pejabat Kontingen Johor pada Sabtu memaklumkan lelaki berusia 21 tahun itu bertindak sendirian dengan serangan yang terbabit. Tidak ada kaitan kumpulan terancang. Hanya berdasarkan kesimpulan awal pihak polis menemubual 46 individu. Ianya seorang yang, ni kenyataan Menteri Dalam Negeri, kita panggil lone wolf. Lone, seorang serigala yang berseorangan. Dia didorong motivasi tertentu, dia faham sebab dia tak bercampur dengan orang, tak berapa betul. Tapi Ketua Polis Negara awal-awal lagi mengatakan bahawa ini anggota JI. Kemudian 2 hari kemudian menarik balik kenyataan ini. Saya rasa ini adalah kenyataan yang tidak cermat dan sebagai anggota perkhidmatan awam dalam pasukan keselamatan, tidak perlulah kita nak beritahu kepada anggota pentadbiran kerajaan, tak perlulah pegawai-pegawai tinggi ini aktif dalam TikTok dan sebagainya. Tak perlulah kerana mereka adalah penjawat awam, bukannya orang biasa dan sebagainya. Dan satu lagi perkara yang berhormat Tan Sri Di-Pertua, last. Kalaulah ada kes-kes menyai penyelewengan akidah, ambil tindakan di bawah undang-undang yang berkaitan. Kalau ada kes jenayah, ambil tindakan di bawah kanun jenayah dan juga undang-undang yang berkaitan. Kalau di bawah perniagaan, ada undang-undang tertentu di bawah perniagaan yang boleh diambil tindakan oleh pihak-pihak tertentu. Sebagai contohnya, Menteri KPDN mengatakan dalam kes ini, pendaftaran GISBH boleh dibatal jika terbukti langgar peraturan. Kalau langgar Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, boleh ambil tindakan. Bukan soal perniagaan dia ada di 18 buah negara menyusahkan penyiasatan. Ini tidak susah. Burden of proof adalah kepada pasukan ini. Kalau dia kata dia berniaga mengikut undang-undang, dia boleh tunjuk lesen dia. Mana lesen perniagaan dan sebagainya. Tidak susah. Tidak perlu guna SOSMA sama sekali dalam kes ini. Jadi dalam hal ini sekali lagi bagi pihak Perikatan Nasional, kami melihat ianya adalah satu pengurusan yang tidak cermat dan oleh sebab itulah kita menasihatkan supaya jangan berlebihan, jangan keterlaluan, jamin keadilan kepada orang yang dituduh kerana seseorang, a person is innocent until proven guilty and justice delay is justice denied. Jadi saya minta pihak kerajaan mengambil tindakan yang sewajarnya. Terima kasih. Baik, saya jemput Bukit Bendera.